Salam sejahtera, tajuk yang saya bincangkan pada kali ini ialah pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial dan ekonomi merupakan dua faktor penting kepada kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Kedudukan faktor ini tidak boleh dipisahkan dalam proses pembangunan negara, kerana kedua-duanya adalah saling berkaitan dan tidak boleh berdiri sendiri tanpa salah satunya. Tanpa masyarakat dan pekerja yang mahir, ekonomi tidak akan dapat digerakkan dan dibangunkan. Terdapat dua dasar yang saya bincang pada kali ini. Dasar yang pertama yang saya ingin bincangkan pada kali ini ialah dasar perindustrian negara. Dalam dasar ini, terdapat 12 sektor dikenal pasti untuk diberi tumpuan, yaitu yang pertama, sektor yang berasaskan sumber tempatan getah, kelapa sawit, kayu kayan, masakan, kimia, logam bukan ferus, dan galian bukan ferus. Yang kedua, sektor industri yang bukan berasaskan sumber seperti elektrik dan elektronik, peralatan pengangkutan, mesin, dan kejuruteraan, logam-logam ferus, tekstil, dan pakaian. Strategi yang telah dilaksanakan ialah: yang pertama ialah menyusun semula struktur galakan perindustrian yang sedia ada. Yang kedua, mempelbagaikan ekspor dan menggalakkan sektor gentian import. Yang ketiga, menggalakkan penggunaan barangan buatan Malaysia. Yang keempat, mempelbagaikan pasaran ekspor termasuk mencari pasaran baru di negara-negara sedang membangun. Yang kelima, memperluaskan kegiatan industri ke kawasan-kawasan yang kurang maju. Yang keenam, menggalakkan penyelidikan dan pembangunan oleh pihak awam dan swasta. Yang ketujuh, menggalakkan industri berat. Strategi yang terakhir ialah menggalakkan pertumbuhan perusahaan kecil. Dasar yang kedua ialah dasar pertanian negara. Dasar ini dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Musa Hitam. Datuk Musa Hitam merupakan pengerusi jawatan kuasa Kabinet Dasar Pertanian Negara. Objektif Dasar Pertanian Negara yang pertama ialah garis panduan pembangunan pertanian untuk meningkatkan pendapatan daripada sumber pertanian. Yang kedua, menggariskan pendekatan bersepadu yang tidak berasaskan satu komoditi. Yang ketiga, memaksimalkan pendapatan pengusaha. Yang terakhir ialah bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan hasil serta mutu komoditi. Strategi yang dilaksanakan oleh Dasar Pertanian Negara yang pertama ialah pembukaan tanah baharu, pembangunan institusi, perkhidmatan sokongan pertanian, dan pembangunan sosial. Membangunkan kawasan-kawasan melalui Mada-Kada dan Perbadanan Pembangunan Wilayah. Yang ketiga, meningkatkan penyelidikan melalui institusi seperti Polri, Mardi, RRI. Yang keempat, meningkatkan mutu persembahan dan pembungkusan, pengenalan kepada sistem grade, perstabilan harga, dan pengukuran kemudahan infrastruktur dengan bantuan FAMA dan LPP. Itu saja yang saya bincang pada hari ini. Sekian, terima kasih.